alamin. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat dan seterusnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Al-Kuliah berlangsung, bersiaran secara langsung dari Cyberjaya sempena dengan upacara majlis pecah tanah bagi membina Masjid Cyberjaya yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi. Dan pada petang ini Al-Kuliah mengambil tempat di tapak yang sama sempena juga dengan Karnival Cyberjaya yang akan berlangsung pada 5 dan 6 hari bulan April. Jadi dijemputlah kepada anda yang berada di rumah untuk datang ke tapak ini di Cyberjaya untuk sama-sama meraihkan Karnival Cyberjaya ini. Baiklah, Al-Kuliah pada petang ini bersama dengan tetamu dan guru kita yang saya perkenalkan. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dan di hadapan saya di tapak karnival ini adalah penonton-penonton dan jemputan untuk Al-Kuliah, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir bersama pada petang ini untuk mendengar daripada Ustaz Syed Nur Hisham tentang topik kita, Islam dan era ICT. Dan sebenarnya Al-Kuliah pada petang ini Ustaz adalah dengan kerjasama Cyberview Sendirian Berhad. Oleh sebab itulah kita kena bercakap tentang ICT. Apa dia itu ICT sebenarnya? Information and Communication Technology. Maksudnya teknologi, maklumat dan komunikasi. Jadi Ustaz ada sebut tadi tentang, kita hari ni tak asing lagi lah kalau kita kata tentang Facebook, Instagram, Twitter. Bukan satu yang asing, sama ada di kampung ataupun di bandar. Tapi yang jadi asing kepada kita ialah apakah benda ni ada di zaman Rasulullah SAW. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Fasil dan kepada semua hadirin hadirat yang ada di sini dan juga para penonton di rumah yang dirahmati Allah sekalian. Kita bincang tajuk berkenaan dengan ICT. Apa tadi Ustaz? Information and Communication Technology, ICT. Kalau kat Terengganu, ICT ni ikan celup tepung. ICT kan. Tapi ni Information Technology lah kita di Cyberjaya ni. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi timbul persoalan, tak ada pun, tak ada IT, tak ada Facebook, internet dan sebagainya. Islam telah sempurna pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ada perkara-perkara al-thawabit wal mutaghayyirat. Ada dua bahagian. Yang pertama, perkara-perkara asas yang memang tak boleh berubah. Dan ada perkara-perkara teknikal yang Islam begitu terbuka menerimanya. Dalam Islam ada dua perkara, yang usul, yang sawabit. Subuh 2 rakaat, puasa bulan Ramadan, haji kena wukuf di Arafah, ini perkara-perkara yang tak boleh berubah. Tapi ada juga perkara-perkara teknikal, perkara-perkara yang Islam terima perubahan. Dulu orang pergi ke Mekah naik unta. Sekarang nak naik kapal terbang boleh tak? Boleh. Tapi kena pergi ke Mekah juga. Nak buat haji, kena pergi ke Mekah. Wukuf di Arafah. Tak boleh wukuf kat tempat-tempat lain. Itu tetap. Tapi nak pergi naik apa, itu terbuka. Dan ini keterbukaan Islam yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam peristiwa peperangan Ahzab. Masa perang Ahzab, Madinah dikepung. Bila Madinah dikepung, Rasulullah buat satu mesyuarat. Rasulullah ni dalam memimpin negara, dalam menguruskan masalah, Rasulullah banyak berbincang. Jadi dalam perbincangan tersebut, seorang sahabat memberi idea, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, idza husirna alaina khandaqna alaina." Wahai Rasulullah, kami dulu di Parsi, sekiranya kami dikepung, kami akan gali parit dikeliling kami supaya musuh tak boleh nak datang dekat. Cadangan ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Salman. Salman apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Salman
Khan. Bukan Khan, Salman Al-Farisi. Seorang sahabat yang asal dari negeri Parsi. Dia guna teknologi Parsi. Orang tanah Arab tak pernah tahu teknologi perang, guna strategi gali parit. Jadi dia membawa teknologi Parsi dalam nak berhadapan dengan musuh gali parit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar keterbukaan bahawa ini pandangan yang baik. Dan walaupun Salman yang beri idea itu seorang foreigner, orang asing datang dari Parsi, dan hadirnya pula imej seorang bekas hamba. Bila bagi pandangan, Nabi tak kata pun Salman, you graduate mana? Nabi tak kata. Nabi tak kata, you Salman, you dari mana datang? Tak. Lagi mana pandangan teknologi itu baik untuk Islam, untuk negara, mana Rasulullah dengan terbukanya boleh menerima teknologi gali parit. Dan Ustaz nak kait apa dengan information technology? Begitu juga dengan information, communication technology yang hari ini datangnya dari barat, dari timur, dari Jepun, dari Korea, dari France dan sebagainya. Islam terbuka menerimanya dalam memudahkan lagi keurusan kehidupan. Bahkan banyak maklumat-maklumat teknologi ini membantu kita dalam ibadat. Kita masuk hutan, nak tentukan arah kiblat, macam mana kita nak komunikasi dengan orang luar dan sebagainya, sangat baik untuk dimanfaatkan. Jadi walaupun tak ada zaman Nabi, Islam menerimanya dengan begitu terbuka. Alhamdulillah. Jadi tak ada isu lah di situ Ustaz. Bermakna Islam mengharamkan atau menghalang penggunaan teknologi khususnya untuk berkomunikasi dan maklumat ini. Tapi Ustaz, di dalam Al-Quran tidak disebut tentang iPad, tidak ada iPhone. Jadi bagaimana tu Ustaz? Ya, sekarang ni teknologi ni dia seumpama pisau. Saya pun pinjam perumpamaan yang dibuat oleh ulama-ulama. Para ulama kata teknologi sekarang ni seumpama pisau. Pisau kalau kita guna dengan cara yang baik, boleh buat potong sayur, boleh buat sembelih ayam, boleh buat potong ikan, boleh bantu kita nak memasak. Boleh makan kenyang, bukan makan pisau tu lah. Guna pisau untuk siapkan makanan. Kalau orang salah guna pisau, dia pergi guna untuk tikam orang. Dia guna pisau untuk cederakan orang. Guna pisau untuk merompak, menyamun. Ini salah guna. Maka demikian juga dengan perkembangan teknologi sekarang. Kalau kita manfaatkan, gunakannya untuk kebaikan, maka insya-Allah dia akan membantu ke arah kebaikan. Untuk menyebar luaskan dakwah. Macam hari inilah, yang boleh datang kat sini, datang dengar dalam majlis kita petang ni, saya rasa mungkin kita tak sampai 50,000 orang kan hari ni. Tak sampai 50,000 ni. Tak sampai kan. Jadi ada yang tak dapat datang tapi boleh tengok dari rumah. Nanti boleh nak tengok ulangan lagi, nak tengok lagi, boleh tengok lagi dekat tonton.com.my. Itulah manfaat pada teknologi yang ada pada hari ni. Adanya ialah makcik-makcik kita yang tak sihat, yang agak uzur di rumah sana. Ustaz, makcik nak pergi masjid tak mampu dah Ustaz. Tengok TV je lah, majlis ilmu. Itu manfaat daripada teknologi. Tapi kalau makcik lepas tu tiba-tiba bangun opa ganam, tu masalah juga kan. Jadi kalau itu di atas penggunaan masing-masing. Kalau orang guna dengan cara yang baik, dia akan membawa kebaikan. Islam tidak mengharamkan secara total. Tetapi apabila teknologi digunakan dengan cara yang negatif untuk menyebarkan maksiat, untuk buat perkara-perkara maksiat, untuk menyebarkan fitnah-fitnah, untuk memburukkan orang dan sebagainya, ini Islam ajar kepada kita supaya mengawalnya. Macam pisau tadilah, maka pisau tadi menyebabkan tuan dia berdosa. Pisau tu tak berdosa pun. Okey, gitu je. Ya. Baiklah, jelas gitu. Alhamdulillah Ustaz, kita sebenarnya akan berehat sebentar lagi. Tapi saya rasa masih boleh lagi untuk satu soalan ni Ustaz. Ya. Apakah apabila kita melihat ayat Al-Quran di dalam handphone dan sebagainya, dianggap satu bid'ah Ustaz? Bid'ah itu sendiri apa dia bid'ah? Soalan, alhamdulillah sekarang ni dalam telefon smartphone saya bukan nak promosi telefon. Tetapi dalam kemajuan teknologi, pelbagai gadget-gadget yang canggih sekarang, saya pun
Alhamdulillah lah, cuba belajar manfaat. Kadang-kadang kita on the way nak pergi kuliah, nak pergi ceramah, sempat lagi kita nak surf, nak cari ayat-ayat. Kalau dulu nak buka Quran satu-satu, nak cari ayat susah. Tapi sekarang dengan teknologi kita tulis satu ayat saja. Kita tulis satu ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Saya nak cari ayat ni, ayat nombor berapa? Oh, letak je perkataan farudduhu, kembalikan pada Allah. Type je, search, keluar. Lepas tu klik dekat tafsir surah tu pula, keluar pula. Apabila kamu bertelingkah dalam urusan kehidupan kamu, maka nak cari jalan penyelesaiannya, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kamu berbeza pendapat, nak selesai, kembali pada Allah dan Rasul. Ulama tafsir ni kata begini. Manfaatkan teknologi. Adakah perkara itu dilarang dalam agama? Bahkan memudahkan lagi. Sekarang kita nak cari hadis Nabi, nak cari satu perkataan hadis Rasulullah, nak cerita bab apa? Ajaban li amril mu'min. Taik perkataan, satu perkataan saja. Search, dia keluar. Siap keluar syarah lagi kat belakang tu. Nak tengok orang berjoget, boleh juga. Nak tengok orang buat maksiat, taik je juga, search, boleh juga. Nak sama-sama kita ada perkara, minta maaf lah, kadang-kadang muda-mudi hari ni penyebaran perkara yang baik, penyebaran perkara yang tak baik, taik juga. Kan? Jadi Islam ia terbuka. Dan Islam menerima selagi mana perkara ini dimanfaatkan untuk agama. Dan apabila tadilah kalau sebut bab baca Quran, tak ada masalah langsung. Bila sebut bab baca Quran ni Ustaz, selalu juga orang tanya, dah dalam handphone kita dah install Quran, lepas tu kita nak masuk tandas. Yang itu jawapannya mesti menarik Ustaz. Tapi kita kena berehat dulu. Kita simpan dulu jawapan tu selepas daripada ni, dan kembali selepas daripada kita berehat sebentar. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dari Cyberjaya dengan kerjasama Cyberview Sdn Bhd. Dan kami berada di tapak ini sempena dengan majlis atau upacara pecah tanah bagi membina Masjid Cyberjaya yang telah disempurnakan pagi tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, bersama-sama dengan saya membincangkan era Islam dan era ICT ini ialah yang berbahagia Ustaz Syed Nur Hisham. Sebelum kita berehat tadi, Ustaz ada menyebut tentang Al-Quran yang terkandung dalam handphone atau smartphone kita. Jadi isunya ialah bagaimana benda ini kalau kita bawa dalam tandas dan sebagainya. Silakan Ustaz. Persoalan tersebut memang banyak dibincangkan. Telefon yang dah diinstal dengan Quran, hadis-hadis Nabi. Kita baca Quran, kemudian kita tutup Al-Quran itu, sakit perut. Nak buang air besar, nak buang air kecil, telefon nak tinggal kat mana? Takkan nak tinggal luar tandas, nanti orang curi, dah lah telefon mahal. Maka sebenarnya tidak ada masalah. Dengan syarat kita tutuplah Quran tu. Kita tutup Al-Quran, kita tutup handphone tu, kita masuk je lah ke tandas. Yang jangan masalahnya kita tengah buang air besar tu duk baca Quran lagi. Kalau macam tu memang masalah lah, diharamkan. Sebagaimana orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Quran, Quran ada dalam dada dia. Dia hafal Quran. Dah dia nak masuk tandas, macam mana? Takkan dia nak tinggal kat luar Quran. Jadi, kita janganlah terlalu rigid. Janganlah terlalu tertutup. Kerana Islam adalah agama yang senang. Agama yang mudah dan tidak menyusahkan. Maka tidak jadi masalah lah. Bukan saja yang Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Dengan syarat kita tutup lah. Application tu kita tutup, boleh masuk tandas. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, satu lagi persoalan yang kita nak ajukan ni Ustaz ya. Apabila kita berada di dunia digital lah, kita kata dunia digital, era teknologi maklumat, revolusi teknologi maklumat, perhubungan di antara kita telah menjadi dekat. Kalau mak berada di Johor, anak berada di Perlis, tak jadi masalah nak berhubung. Kemudian apabila kita berada di, katalah sambil menunggu pesanan makanan atau menunggu giliran di klinik, menjadi isu di dunia era digital ni ialah dia tak bertegur siapa dah. Dia duduk sibuk. Yang jauh tadi jadi dekat. Yang dekat jadi jauh.
Kemudian bila yang jauh tadi sepatutnya boleh didekatkan, boleh berhubung dengan ibu dengan telefon ke, dengan email ke, dengan Facebook ke. Ada juga mak-mak yang ada Facebook kan. Membagi alasan bahawa sibuk di dunia era digital. Jadi bagaimana tu Ustaz? Ya, memang itu satu realiti. Kemudahan teknologi sekarang yang jauh boleh jadi dekat. Anak-anak yang berada di luar negara, nenek-nenek boleh tengok cucu live je. Melalui internet, besar dah cucu nenek. Tengok pandai merangkak dah. Yang jauh boleh jadi dekat. Tapi begitulah juga sebaliknya. Saya suka perhatikan. Pernah sekali pergi makan kat restoran. Kita perhatikan ada satu meja tu. Saya rasa lengkap lah Ustaz. Satu keluarga. Mak, ayah dan ada 3-4 orang adik-beradik. Tetapi masing-masing dengan gadget masing-masing. Orang ni duk upload kat sini, orang ni komen kat sini, orang ni like kat sini, orang ni share kat sini. Masing-masing dengan dunia masing-masing. Tak bercakap. Jadi yang dekat dah jadi jauh dah. Yang jauh boleh jadi dekat. Sebenarnya, sekali lagi, Islam mengajar pada kita boleh memanfaatkan teknologi, tapi kena pandai manage. How to manage. Macam mana kita menguruskan masa. Macam mana kita menguruskan teknologi ini supaya yang jauh tadi okey boleh jadi dekat, yang dekat terus dekat, semakin dekat. Bahkan adanya kuliah-kuliah hari ini bukan saja di TV, kuliah-kuliah di setengah-setengah masjid surau sekarang, dia buat live streaming. Boleh live, orang yang berada di luar negara boleh tengok kuliah di surau kat Malaysia ni, kat Kuala Lumpur. Subhanallah. Ini boleh dimanfaatkan. Tapi sehinggalah apabila menjadi terlalu sibuk, sehingga terlalu asyik dengan teknologi ini timbul masalah. Balik rumah, dahlah si ayah sibuk kerja dah. Balik, sibuk update Facebook je. Mak pun sibuk dengan Twitter, dengan Instagram dia. Dah anak pun sibuk juga dengan blog, dengan chatting dia. Jadi, hilang kekeluargaan. Saya pernah baca satu kisah yang ditulis oleh Ustazah Nur Raslina Jusin, Ummu Husna. Subhanallah, kisah yang sangat menarik. Dia tulis perkongsian seorang cikgu. Cikgu ni, dia duduk kat rumah dia tanda kerja rumah yang pelajar-pelajar dia buat. Jadi sambil dia tanda tu, dia senyum, dia ketawa. Tiba-tiba cikgu ni menangis. Jadi suami dia tanya, kenapa ni awak tadi senyum, ketawa, sekarang menangis? Cikgu ni kata, tak adalah bang, saya duk tengok karangan anak murid saya ni. Dah kenapa sampai menangis? Dalam tadi kat kelas, saya suruh anak murid saya buat karangan, nak jadi apa? Pelajar-pelajar buat satu karangan, nak jadi apa? Nak jadi kipas ke, lampu ke, kursi ke, meja ke? Dan tulis, kenapa nak jadi perkara tersebut? Jadi saya tengah tengok karangan dia orang lah ni bang, ada yang lucu. Dah kenapa sampai menangis? Suami dia tanya. Si isteri ni kata, bang, saya baca karangan budak ni, saya tersentuh hati saya. Agak-agaknya budak ni kata nak jadi apa? Nak jadi apa? Jadi ustaz. Nak jadi apa? Jadi ustaz. Nak jadi ustaz. Dah. Budak tu tulis dalam karangan ni, terima kasihlah pada Ustazah Ummu Husna Nur Raslina. Saya baca cukup menarik dan saya sendiri kita sentuh sebenarnya. Budak tu tulis dalam karangan, saya nak jadi television. Kenapa? Ayah saya walaupun terlalu sibuk bekerja dan letih, dia pulang ke rumah, dia datang dekat televisyen. Saya nak jadi TV supaya ayah dekat saya. Mak saya walaupun banyak kerja, banyak perkara nak buat, mak akan datang dekat TV, duduk dekat TV. Mak senyum-senyum dekat TV. Saya nak jadi TV supaya mak dekat saya. Adik-beradik saya kalau ada masalah, sedih, dia orang akan datang berkumpul dekat TV. Dia orang akan ketawa tersenyum. Saya nak jadi TV, nak buat adik-beradik saya gembira dan ketawa. Cikgu tadi kata, sebab tu lah bang saya sedih. Suami dia kata, abang yakin budak yang tulis karangan ni mesti mak ayah dia terlalu sibuk tak pedulikan dia.
Cikgu tadi lagi kuat menangis. Abang, ni karangan anak kita. Allahu Akbar. Rupanya sebab itulah dia sedih sangat. Masing-masing dah lah dengan sibuk kerja seharian sehingga tidak memberi perhatian kepada keluarga sendiri. Ya Allah. Dan saya sendiri pun kadang-kadang kita terlupa. Asyik apatah lagi kalau baru install ni. Kalau baru pandai satu-satu tu seronok je. Upload, orang ni komen, jumpa kawan lama. Masalah bukan saja jumpa kawan lama, banyak lagi perkara-perkara yang kadang-kadang mengundang perkara negatif. Jumpa girlfriend lama pun ada. Itu lagi bahaya, kan? You anak berapa ni, anak duk bercerita lagi. Ini subhanallah. Kerana itulah kita berhati-hati manfaatkan. Anak-anak pula macam mana sekarang? Bagi pendedahan, bagi peluang kepada mereka, tetapi mestilah menanamkan iman. Mestilah menanamkan rasa muraqabatullah. Allah Ta'ala sentiasa melihat. Allah Ta'ala sentiasa mengawal. Walaupun ayah tak ada, walaupun mak tak ada, walaupun supervisor kat pejabat tak ada, tapi Allah Maha mengetahui. Sebab kalau kita lupa Allah, bila dalam office pun, bos tak ada, itu update Facebook je lah. Kan, duduk buat kerja-kerja lain, check downline, check outline dan sebagainya. Outline pula dah, downline, upline kan. Jadi ini yang kita bimbang Ustaz. Ya. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perkongsian itu Ustaz ya. Kita bagi peluang kepada penonton kita untuk mengajukan soalan kepada yang bahagia Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nadirah Syahidun dari Puchong Perdana Puchong. Ustaz, bagaimana yang kita ketahui di zaman menempuh kehidupan serba maju hari ini, sudah pastinya hasil daripada kemajuan teknologi maklumat, beberapa ciptaan baru telah dicipta dan diperkenalkan. Antaranya adalah Quran elektronik yang membolehkan seseorang itu belajar menggunakan kitab ini tanpa berguru. Persoalannya Ustaz, adakah kaedah ini dibolehkan? Sekian, terima kasih. Silakan Ustaz. Belajar Al-Quran dengan teknologi sekarang, dengan alat-alat moden sekarang ni sangat-sangat baik. Ini peluang yang kita ada sekarang. Quran elektronik bantu kita membaca di YouTube. How to recite Quran. Macam mana nak kenal alif bata, macam mana nak sebut. Ini sangat-sangat baik untuk dimanfaatkan. Tapi ada tapinya. Tapi tak cukup dengan kita berpada dengan teknologi. Sebab kaedah Al-Quran dia kena musyafahah, bitalaqi, kena talaqi. Kita dengar YouTube, kita dengar internet, kita pasang CD, Quran baca, kita ikut. Quran baca, CD baca, kita ikut. Tapi yang kita ikut ni, boleh tak yang elektronik tadi cakap salah tu? Dia tak cakap. Kalau dalam kita pasang, dia sebut ra, kita pun sebut ra. Ada tak dia kata salah tu, kuat sikit, ra getar sikit lidah? Dia tak boleh tegur kita. Jadi sebagai introducing, sebagai memperkenalkan, kita nak mula baca Quran sebagai asas, sebagai membantu, boleh. Tetapi perkara paling utama, mesti cari guru juga. Dan bila belajar Quran, tadi tanya tentang belajar Quran, ada orang dia belajar Quran, dia nak guru baca, dia ikut. Betul. Tapi tak cukup lagi macam tu. Yang nak jadi sempurna belajar Quran, kita kena baca. Guru dengar, lepas tu guru yang tegur, betul. Salah, za, ra, dia perbetulkan. Tapi selalunya orang tak berapa nak macam ni. Kalau Ustaz, saya masuk kumpulan tadarus pun, orang tak nak duduk kumpulan saya, lambat habis. Saya baca lambat. Ya, dia tak nak seorang baca ramai dengar. Tapi itulah kaedah Quran. Mesti pelajar baca, guru dengar, guru perbetulkan. Itu yang paling utama. IT, teknologi membantu kita.
Terutamanya kalau anak-anak kecil hari ni. Anak-anak kecil, kalau kita pasang yang teknologi hari ni menarik. Bentuk-bentuk menarik. Dia bentuk lagu sikit. Budak-budak ni dia senang ingat. Itu bagus. Maknanya tak salah lah kalau kita beli perisian atau software ayat Al-Quran ini sebagai menggalakkan kita. Tidak salah. Tak salah, itu sangat baik. Sangat-sangat baik. Dan amat besarlah pahala orang yang membuat perkara ni. Saya jumpa seorang pelajar, tak silap saya satu Universiti Lingkok Wing ke mana, pelajar Melayu Islam kita, dia buat satu application dalam smartphone. Nama application dia Imarah. I-M-A-R-A-H. Imarah. Boleh application free install dalam smartphone sekarang, yang mana dalam tu dia kumpul maklumat-maklumat masjid-masjid, jadual-jadual program masjid, peta masjid, location masjid, berapa kilometer kita boleh check anytime. Subhanallah. Ini pelajar tak grad pun lagi dia. Dia bahagian engineering, orang panggil IT programmer. Dia buat. Dan saya pun dah install dalam telefon. Boleh check masjid-masjid ni. Tapi dia buat masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur sekarang. Tak salah, amat besar pahala. Orang yang mengusahakan Al-Quran, sama ada bentuk bacaan ataupun kenal huruf tadi. Tak salah, tapi mesti juga berguru dengan guru. Wallahu alam. Alhamdulillah. Kita berehat sekali lagi dan akan sambung perbincangan kita selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dengan Al-Kuliah secara langsung dari tapak Carnival Cyberjaya yang disiarkan secara langsung dengan kerjasama Cyberview Sdn Bhd. Kami berada di sini sempena dengan Carnival Cyberjaya yang berlangsung daripada 5 dan 6 hari bulan, dan anda dijemput untuk beramai-ramai hadir pada esok hari. Dan kami juga berada di sini sempena dengan acara pecah tanah yang disembuhkan oleh Yang Mahmumat Perdana Menteri pagi tadi bagi membangunkan Masjid Cyberjaya. Dan saya dipahamkan Ustaz, masjid ini akan siap pada tahun 2015. Kalau masjid itu berada di Cyberjaya dalam era ICT, kita cuba bayangkan masjid itu Ustaz. Masya Allah. Jangan ada yang semai Jumaat kat rumah dah lah. Tengok live. Baik, kita teruskan dengan soalan kita, bahawa ICT ni Ustaz boleh mempengaruhi jiwa, boleh mempengaruhi keyakinan. Walaupun kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam. Dan apa yang kita cakapkan ini bukan tidak kita sekadar cakap kosong. Ianya berlaku 2 minggu lepas. Bagaimana yang berlaku di tempat Ustaz Terengganu kan? Kerana percaya kepada internet bahawa hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat, dia potong kemaluan dia. Allah, kat mana tu? Di Terengganu. Allah. Jadi macam mana halnya ni Ustaz? Era IT ni akan mempengaruhi keyakinan dan boleh menggugat keimanan dia. Silakan. Cerita potong-potong tu saya tak tahulah. Hebat orang Terengganu. Banyak sangat yang potong, yang runtuh, yang sebagainya. Okey. Jadi saya pun tadi masa waktu iklan tadi saya tengok dekat telefon sekejap, ada sahabat-sahabat tu, Ustaz, tolong bagi tahu zakat melalui internet sekarang. Nak bayar zakat pun boleh. Nak bayar zakat, nak bersedekah, nak menyumbang ke masjid ni, nak bina masjid Cyberjaya ni, boleh gunakan online banking dan sebagainya. Manfaat teknologi. Kepada persoalan yang Ustaz sebut tadi, berkenaan dengan perkara keimanan, keyakinan, memanglah ini suatu perkara asas. Sebab tu saya sebut tadi, perkara paling asas ialah internal police. Kita ada polis dalaman yang mengawal diri kita, keyakinan bahawa adanya malaikat yang mencatat segala amalan kita, keyakinan bahawa adanya dosa pahala, currency dosa pahala ni ada. Kita kena yakin perkara sedemikian. Bagaimana seorang ibu dia keluar di halaman rumah dia, dia nampak seekor ular tedung. Ular tedung menyelinap pergi kat celah pasu bunga. Dia nampak ular tu pergi belakang pasu bunga.
Jak lagi anak dia yang umur 5 tahun nak pergi main kat kawasan tu. Dia pun pergi. Macam mana tindakan si ibu tadi? Biarkan ke? Tak, sudah pasti ibu tak dia akan melompat pergi halang. Jangan pergi. Anak kata kenapa? Mak kata ada ular kat situ. Anak 5 tahun kata mana ada ular, tak nampak pun. Mak kata ada. Anak kata tak nampak. Mak kata ada. Jangan pergi. Mak yakin ada. Maka demikian juga adanya syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita para ibu mesti benar-benar yakin. Kita para ayah, kita anak, kita bos, kita majikan, mesti dengan penuh keyakinan, walaupun tak nampak lagi syurga, walaupun tak nampak lagi neraka, kita yakin. Jadi tindak tanduk mestilah berdasarkan keyakinan kita tadi. Adanya malaikat, ma yalfidhu min qaulin, tidak terkeluar setiap perkataan kita melainkan adanya raqib atid, melainkan ada malaikat yang mencatat segala amalan kita. Orang yang berpuasa, dia balik rumah, isteri tak ada, anak-anak tak ada, seorang je, buka peti ais, air dah ada, buah dah ada. Tengok jam baru pukul 7, maghrib 7 suku. Dia tak makan pukul 7. Sebab apa dia tak makan? Sebab kalau makan batal puasa. Tolong jangan jawab batal puasa. Sebab kalau makan, Allah tahu perbuatan tersebut salah. Maghrib 7 suku, dia pukul 7 tak makan lagi. Tak ada orang pun. Tengok jam pukul 7.10, tak makan lagi. Letak nasi je, letak nasi. 7.12, dia letak lauk. Dia makan tak? Dia tak makan, letak lauk. 7.12. 7.14, dia gaul-gaul, dia main. Dia makan tak? Dia tak makan lagi, dia main. 7.15 masuk waktu maghrib, terus dia makan. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia buat tadi batal puasa, Allah tahu dosa. Apply lah. Maka kita aplikasi dalam penggunaan teknologi pada hari ini. Walaupun bos tak nampak, orang tak nampak, tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Para malaikat mencatat dan segala-galanya akan dibentangkan di hari akhirat nanti. Terima kasih Ustaz. Kita bagi peluang pada penonton. Ya. Silakan pada soalan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Kamaria binti Muhammad Amin dari Sepang ingin menanyakan soalan. Saban tahun kita menyambut Mahal Hijrah, namun mungkin ada di antara kita di sini tidak ingat tarikh tahun hijrah hari ini ialah 24 Jamadil Awal 1434. Persoalannya, apakah kepentingan hijrah dalam kehidupan kita sekarang dalam era ICT yang kelihatan mengutamakan tahun Masihi? Wassalam. Macam mana Ustaz? Silakan. Ustaz pun kena jawab juga saya rasa. Kan, bagus persoalan tu. Macam mana kepentingan tahun hijrah. Memang kita sebagai umat Islam, kita mestilah ada jati diri kita sendiri. Sebenarnya ICT tak pernah salah dalam masalah ni. Teknologi tak pernah salah dalam masalah sama ada tahun Masihi ataupun tahun hijrah. Ya, masalahnya kita-kita ni. Kita-kita yang menguruskan. Sebab ICT ni dia adalah pengisian. Siapa yang isi pengisian itu? Itulah persoalannya. Tak salah sebenarnya, bukan ICT yang salah. Kita yang menguruskan. Ada orang yang dia sentiasa beringat. Hari ni kita beli diary-diary, planner-planner. Saya kalau nak beli planner, cari planner yang ada tarikh Masihi dan tarikh bulan Islam sebagai kepentingan kita. Sebab kita berjalan seiring. Tahun Masihi penting dalam urusan secara international, urusan seharian kita. Dan kita sebagai umat Islam, kita kena ada juga jati diri, image Islam kita. Bahkan hari ni kalau tanya tarikh lahir, semua orang sebut tarikh Masihi. Kalau orang sebut tarikh tahun anniversary, tahun lahir, apa ni orang panggil ulang tahun perkahwinan. Ustaz ingat yang tahun Masihi ke tahun Islam? Ke Ustaz ada dua tarikh anniversary? Kalau ada dua bahaya. Saya memang ada dua tarikh, satu tahun Islam, satu tahun Masihi. Tapi anniversary-nya dengan seorang je lah. Jadi kalau boleh, kita ni
kita sebagai orang Islam, kita sentiasa menyedari. Dan kepada orang yang selalu jaga tahun-tahun Hijriah ini, akan motivate diri dia untuk ingat tarikh-tarikh penting. Untuk dia contohnya puasa-puasa sunat, puasa-puasa hari Tasu'a, hari Ashura, hari Arafah, hari-hari sunat berpuasa, ataupun Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari-hari sunat berpuasa dalam setiap bulan, ada hari-hari 13, 14, 15 hari bulan Islam disunatkan puasa. Maka kita biar ambil tahu kedua-duanya seiring, kan? Barulah kita bersikap profesional dengan perkembangan zaman dan juga kita berjiwa Islam apabila ada jati diri mukmin kita ini. Alhamdulillah. Semoga jawapan tu dapat memenuhi soalan ibu kita tadi ya. Ya. Soalan yang berikutnya, kita nak tahu ni Ustaz, dengan kemudahan ICT ni, alhamdulillah ada di antara kita ni yang nak berdakwah melalui email, Facebook, blog dan sebagainya. Tapi pada waktu yang sama, dia terlepas pandang satu tahap lagi, iaitu beradab dalam berdakwah. Jadi dalam keadaan gairah berdakwah tu, hoi, sembayanglah. Jadi perkataan-perkataan yang digunakan atau nak menunjukkan kemarahan dia, Nabi tak buat macam tu, sampai mengguris hati orang yang membaca. Silakan Ustaz. Ya, memang semangat untuk berdakwah sangat-sangat baik. Dan sekarang ni ramai anak-anak muda, sahabat-sahabat saya di luar sana yang begitu bersungguh ada kesedaran dakwah. Mereka memanfaatkan sangat-sangat Facebook, internet, di blog, melalui Instagram dan sebagainya, memanfaatkan untuk dakwah. Alhamdulillah. Dia orang upload jadual-jadual program masjid surau. Dia orang ambil gambar kalau masjid surau, sebab tu saya showkan masjid-masjid kalau boleh ada Facebook sendiri. Bagilah pada anak-anak muda kita, bagi tugas jadi admin. Bagi 2-3 orang, dia orang jadi seronok. Ambil gambar masjid, buat ceramah, buat forum, suruh anak-anak muda ni ambil gambar, upload kat Facebook masjid, share, seronok. Kalau ada yang tidur tu, ambil gambar dia besar-besar, upload. Taubat dia lepas tu, taubat tak datang dah. Kan? Delegate, bagi tugas. Orang muda, bila mereka rasa mereka ada peranan, jadi mereka jadi seronok. Seronok, bagi tugas. Share maklumat, promote program. Masjid nak cari dana, share melalui internet dan sebagainya. Blast melalui SMS, telefon dan sebagainya. Sangat baik. Tapi adab dan disiplin juga mesti dijaga. Yang paling utama sekali, saya minta maaf lah, saya ingatkan diri saya dan pada sahabat-sahabat yang bersungguh untuk berdakwah melalui IT ni, tolong beradab dalam perkara-perkara yang kita nak sabitkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sewenang-wenangnya kita kata Nabi kata. Kita tak jaga disiplin ataupun akademik ataupun dipanggil dalam bab periwayatan hadis. Kita sewenang-wenangnya kita tulis Rasulullah buat begini. Kita ambil dari mana? Kita dengar-dengar orang cerita. Rasulullah suka makan ni. Rasulullah begini. Kita biarlah berdisiplin sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran dalam satu hadis yang mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan barang siapa yang reka-reka hadis, dia kata Rasulullah kata, sedangkan dia tak confirm pun Rasulullah kata, rujuk di mana pun tak tahu, maka kata Rasulullah, orang yang reka-reka macam ni ataupun ambil sembrono, iyalah ni Nabi kata, orang seumpama ini sedang menempah tempat di dalam neraka Jahannam. Dan kalau dia ikut suka dia. Sebab itulah disiplin ini yang paling utama dijaga. Yang kedua, di dalam berbeza pendapat. Dalam Islam, kita diraikan perbezaan pendapat. Tak jadi masalah berbeza pendapat. Para sahabat Nabi bermusafir pada bulan Ramadan. Bila musafir, ada yang berbuka puasa, ada yang meneruskan puasa. Tapi sesama mereka, walam ya'ib ahadunal akhar. Orang ni tak kutuk yang ni, orang ni tak kutuk yang ni. Maka kita sedemikian juga di melalui teknologi ni, kita boleh berbincang, kita boleh berbeza pendapat, tapi jagalah adab. Itu perkara yang sangat penting. Orang tak tahu Ustaz,
kita sign up, guna nama samaran, letak gambar samaran, kita jadilah siapa sahaja. Yelah orang tak kenal, tapi malaikat kenal tak? Orang tak tahu kita nak sebar fitnah, kita nak kutuk orang, maki hamun orang tak tahu, tapi Allah tahu ke tak? Allah Maha mengetahui. Ini kita kata iman yang mengawal penggunaan teknologi tadi. Sekali lagi, teknologi tak salah, tapi bagaimana jati diri, iman kita mengawal tindak tanduk kita. Satu lagi, bila sebut adab juga di dalam berdakwah ini, bila kita share perkara-perkara sedemikian, moga-moga memberi semangat pada kita untuk beramal. Untuk kita beramal. Dan saya syorkan, saya pernah jumpa seorang makcik, seorang ibu, saya turun dari tangga surau, dia datang dekat. Dia kata, Ustaz, makcik nak tanya sikit ni. Dia kata, apa dia makcik? Facebook Ustaz apa? Dia kata, oh makcik ada Facebook ke makcik? Ada. Cepatlah Ustaz, Facebook apa? Nak jadi friend. Dia kata. Tapi saya teringat lagi jawapan makcik tu. Dia kata, Ustaz, makcik sebenarnya tak pandai internet ni. Tetapi makcik melihat teknologi ini seumpama seumpama banjir yang melanda manusia. Jadi makcik belajar Facebook, makcik jadi friend kepada anak-anak, makcik boleh monitor, makcik boleh kawal anak-anak makcik. Ni share gambar apa ni sembang apa ni, makcik boleh kawal. Jadi makcik pun belajarlah. Cepatlah Ustaz, Facebook Ustaz apa? Dia kata. Jadi itu satu maknanya keterbukaan. Walaupun dia agak berusia, ada cucu dah saya rasa, tapi keterbukaan. Dan dia begitu rajin share ilmu yang dia perolehi. Saya kalau dulu, bila pergi ceramah kuliah kat Masjid Surau, tengok orang duk main telefon. Kita kata, apa hal ni, kita duk kuliah, dia duk main telefon. Rupa-rupanya, ada ramai sekarang ni, bila dia dengar kuliah, dia orang ambil poin-poin, terus upload di wall masing-masing. Subhanallah. Ini satu juga penyebaran ilmu. Dia dapat poin, dia upload. Dapat poin, upload. Dah alasan nak main telefon waktu ceramah. Dah dapat alasan dah. Jadi Allah Maha mengetahui segala-galanya. Wallahualam. Baiklah Ustaz, kita berehat seketika dan kita akan sambung selepas daripada ni dengan soalan daripada penonton. Ya. Baik, silakan. Mana nak kapal-kapal? Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dari tapak Karnival Cyberjaya. Baiklah, kita teruskan acara kita ni dengan soalan daripada penonton kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nurmaya Abdullah dari Cyberview Sendirian Berhad. Soalan saya, zaman semakin hari semakin maju dan sentiasa berubah. Setiap ciptaan dan penggunaan teknologi yang terkini digunakan begitu meluas, khususnya umat Islam. Secara tidak langsung, mereka tidak terlepas daripada godaan syaitan. Persoalannya, adakah ini bermaksud walau sehebat mana umat manusia menereka kemajuan IT, ia tidak setanding dengan kehebatan syaitan dalam misinya menggoda umat Islam. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, jelas silakan. Ya, syaitan memang hebat. Syaitan memang hebat dan memang sangat-sangat kreatif. Nak belajar kreatif, belajarlah dengan syaitan. Sebab dia sangat kreatif. Kalau orang kaya, macam mana nak sesatkan? Orang tua, macam mana nak sesatkan? Orang muda, macam mana dia nak sesatkan? Ustaz, macam mana dia nak sesatkan? Orang apa saja, dia sangat kreatif dan approach dia, pendekatan dia sentiasa sesuai dengan sasaran. Itulah makna saya sebut nak belajar kreatif tadi. Cuma nak sebutnya bahawa syaitan memang akan sentiasa cuba untuk menggoda dan merosakkan manusia. Tapi kita tidaklah boleh mengkiaskan IT ni dengan syaitan.
Kita cuma mungkin persoalan tadi cantik, wakil Cyberview tadi menyebut bahawa nak mengajak kita supaya menyedari dan melihat, supaya kita berfikir bahawa dalam kesibukan kita, dalam kita memanfaatkan teknologi, jangan lupa juga bahawa godaan syaitan ini datang dengan pelbagai cara, supaya kita sentiasa beringat. Persoalan tadi adalah suatu peringatan yang sangat baik. Dan satu lagi saya nak tambah, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Kita hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni sunat kita baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat nombor 49. Surah Al-Kahfi ayat 49, Allah Taala menyebut wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Apabila dibentangkan kitab catatan amalan manusia di hari akhirat nanti, orang-orang yang berdosa, mereka melihat catatan itu, mereka kata celaka dah aku hari ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan amalan ini tidak tinggal pun yang dosa besar, dosa kecil pun ada catat juga. Dan dia dapati bahawa segala amalan yang dia buat semua tercatat. Yang dia tulis kat wall dia, tulis sikit je, tapi nak fitnah orang. Yang dia tulis kat blog dia tak banyak pun, 2 perenggan saja, tapi nak khianat, nak burukkan sahabat sama office dia sendiri. Dia hantar dulu surat layang, sekarang email layang, tahu? WhatsApp layang sekarang. Sebab apa? Nak memburukkan kawan-kawan yang satu pejabat dengan dia. Wa wajaduha hadira. Dalam surah Kahfi kata, yang dia tulis ringkas-ringkas tu pun ada juga. Jadi orang-orang yang rasa nak sebarkan fitnah dengan menggunakan teknologi, mungkin di dunia ni dia berjaya. Dia sebar fitnah, guna teknologi, dia kuasai teknologi, orang percaya. Orang percaya. Tetapi ingat, ada mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan mengira segala-galanya, dan ketika itu fitnah yang kita buat, yang akan dakwa kita di hari akhirat nanti ialah seluruh anggota badan kita sendiri. Mulut tak boleh bercakap, tangan yang akan bercakap. Sayalah yang taik, sayalah yang send, sayalah yang like, sayalah yang share. Ini semua sepatutnya juga menjadi peringatan buat kita dalam memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini. Ya. Baik, Ustaz. Kita sebenarnya dah di penghujung rancangan ni. Tapi sebelum kita buat kesimpulan, saya nak bacakan sikit petikan yang dibuat oleh almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang baru-baru ni meninggal dunia. Antara lain menyebut tentang ICT ni ialah ternyata ledakan ICT dan jaringan internet yang hampir menelan seluruh penjuru dunia merupakan padang yang luas, yang di situ muncul mimbar-mimbar yang menyuarakan kepentingan Islam dengan mengenalkan, mengajak, membela dan menyelesaikan pelbagai permasalahannya. Almarhum Dr. Muhammad Said Abdul Rahman Al-Buti meninggal ketika menyampaikan kuliah di dalam masjid di Syria kerana bom berani mati. Baik Ustaz, untuk bersimpulkan hari ini tentang ICT, Islam dan ICT, dan kita akan tutup majlis kita. Silakan. Tahniah kepada pihak-pihak yang terus memajukan negara kita dan memanfaatkan teknologi pada hari ini. Memang Islam sentiasa menggalakkan umat dia untuk terus berkembang, untuk memanfaatkan segala perkembangan, dan tak mustahil di masa-masa akan datang semakin banyak lagi lambakan ini, tetapi letaklah iman, rukun-rukun iman, keyakinan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai driver, sebagai pemandu dalam kita memanfaatkan semua teknologi ini. Moga-moga teknologi ini akan mendekatkan kita dengan Allah, akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, akan mengeratkan, mewujudkan kasih sayang masyarakat kita, terus berukhuwah, terus berkasih sayang demi mencari keredaan Allah di dunia dan di akhirat, dan memanfaatkan kemajuan yang ada sekarang. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Said Nur Hisham. Terima kasih kepada para hadirin hari ini, dan terima kasih kepada penonton di rumah seterusnya. Terima kasih juga kepada Cyberview Sinar Berhad yang menganjurkan majlis pada hari ini. Sehingga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah sang maha.